Hari ni saya nak try potong kayu menggunakan laser. Oh, tapi sebelum tu kita try pasang ni dulu. Tengok macam mana saya pasang dan saya eksperimen guna benda ni. First, saya kena buka benda ala besar ni dulu. Kita buka dulu kotak dia. Alright. Ini adalah laser engraver daripada Enjoy Wood, model dia CL-E10. Laser dia pula dekat sini yang dalam merah ni. Laser head kat sini kot nama dia laser. Saya tak pastilah apa nama dia, tapi laser dalam tu. Okay, mula-mula kita nak buat dia punya frame dulu. Aduh, batang ni kan. Okay. Saya ikut saja arahan yang ada dalam buku tu. Senang. Cuma satu tempat yang saya rasa mungkin orang senang tersalah adalah kat sini. Besi dia senang terbalik. Pusingkan skru dia. Yeay. Okay, ni dah settle saya punya base frame saya. Lepas tu saya nak masukkan dia punya roller tu. Ni akan letak print head kat sini. Bukan print head pula. Kita akan letak laser head tu dekat sini. So kita akan rollkan masuk dalam frame dia. Ini controller dia. Dia punya button on off, power input semua kat situ. Okay. Lekat, lepas tu kita skrukan saja. Ni bagi ketat ala kadar okey dah ni, tak adalah nak ketat menggila sangat, nanti senang haus. Dan pasang kita punya rantai. Rantai ni pun tak susah sangat pasang. Kita just masukkan kat celah-celah dia punya gear, tarik kat bawah ni, lepas tu skrukan sampai ketat. Tak adalah ketat sangat. Asalkan ketat dia tak gerak, jadi dah. Okey, tengok ni. Dah boleh gerak. Alright. Atas pula boleh gerak kiri kanan. Sekarang kita nak pasang dia punya laser head pula. Warna merah ni. Kita slide. Okey. Lepas tu skrukan. Yes. Ketat, tak gerak lah tu. Dan last kali kita sambungkan wayar yang ada daripada controller kita tu kepada kita punya laser head. Kita punya motor-motor ada untuk kiri kanan atas bawah tu. Mana wayar yang muat, itulah dia sambungannya. Sekarang kita nak start guna laser ni. Software ataupun app yang saya gunakan namanya Atom Stack. Memang khas untuk laser engraver. Senang kat sini, saya clearkan kejap. Saya akan ambil satu gambar. Saya nak pakai logo brand ni buat tu. Saya nak buat lubang tebuk, potong lubang bulat dan logo sekali. Next, saya pakai black and white biar kuat sikit. Okay, size tu saya nak besarkan dalam maybe dalam 300mm, hampir ke satu kaki. Dia punya size lebar dan panjang. Okay, power dia saya pakai 800. 800 ni dalam 80% power lah. Speed 100. Saya slowkan supaya nak potong. Tak tahulah macam mana. Adakah sesuai ataupun kena slowkan sikit. Senang sikit guna model ni sebab saya tak payah guna USB. Guna wifi je. Okay, settle design. Jom kita try guna laser engraver ni. Saya akan gunakan dia untuk potong kayu. Jom. Oish. Okay, tak sini. Saya akan try potong kayu plywood ni ikut bentuk logo brand ni buat. Okay, tengok ni. Sebelum start guna, kita kena setkan Z-axis ataupun ketinggian laser kita supaya dia punya laser nanti tertumpu cantik je. Dia dah bagilah kita punya plate tu untuk kita adjust. Okay, cocok power dan turn on. Alright. Saya setkan balik, cuma speed tu saya lajukan sikit lah sebab saya rasa takut tertembus pula. Saya pakai 700mm per minute. Confirm. Okay, connect. Dah connect secara wifi dan saya adjust dulu center point. Saya letak bagi betul-betul dekat tengah saya agak-agak. Okay, bawah sikit. Dia tengah-tengah kayu tu, plywood saya tu. Okay, lepas tu set sebagai center. Bila dah set center, saya tengok frame. Okay, klik kat frame, nampak dia akan buat framing. Tengok semua benda tu dalam frame tak? Kalau okay, baru kita start kita punya laser. Okay, tekan start. Alright, confirm. Nice. Lepas tu dia dah start dah tu. Disebabkan saya buat ni besar, dalam 7 jam juga spend masa untuk kita buat dapatkan benda ni, result dia. Berani buat. Tapi itulah, saya slack lah, saya tak rancang pula. Patutnya saya just tebuk logo saja, tak payah tulisan.
Lepas tu kan, kalau saya letak kayu yang tebal sikit macam ni, boleh tak dia potong? Kita try Mula saya try speed sederhana, tapi dia punya kekuatan tu dalam 90%. Tengok ni sekali round tau. Tak tembus. Dia depan saja cantik tapi tak tembus. Lepas tu saya try, saya slowkan speed dia bawah 100 mm seminit kot, tak silap saya. Lepas tu saya dapat result macam ni. Sekejap tengok. Belakang tu hampir nak tembus. Hampir sikit lagi, tapi depan tu macam tak cantik kan. Jadi saya decide untuk buat speed sederhana tapi buat banyak kali. Ending dia barulah jadi. Barulah potongan dia cantik tanpa buatkan terlalu hangit kat depan tu. Tengok tu. Compare kat yang lubang tu. Macam ni. Okay. Sebelum saya sambung discuss tentang result apa yang saya dapat belajar daripada hari ni kan, video saya ni ada sponsornya. Video ni disponsor oleh bajubai.com. Diorang jual banyak jersey-jersey yang cantik. Dan sebenarnya saya tengah deal untuk buat custom jersey untuk Berani Buat punya. Jadi kalau korang berminat nak dapatkan jersey Berani Buat nanti, tunggu dekat bajubai.com. Okay, sambung. Okay, settle sponsor. Sekarang tengok result saya ni. Ini logo Berani Buat tadi yang saya dah potong menggunakan laser. Okey lah, cantik. Tapi itulah, tengok ni. Kasar kan? Dia tak smooth dia punya potongan dia. Sebab saya buat sekali saja potongan. Kalau kita compare yang saya dah buat eksperimen tadi, tengok yang ini kan, potongan dia cantik, kemas. Sebabnya adalah saya set laser tu punya power tinggi, tapi speed dia pun sesuai dengan ketinggian power laser tu. Kalau macam ni pula, saya set kelajuan tu perlahan, tapi suhu ataupun dia punya power laser tu tinggi. Sekali potong boleh hampir tembus, tapi ending dia tak cantik lah potongan dia sebab kayu tu hangit. Bila lama laser tu tembak kat situ, dia jadi terbakar kayu tu. Compare dengan ni, potongan dia cantik sebab laser tu tak buatkan kayu tu terbakar kat tepi-tepi tu. Tapi kena buat banyak kali round lah. Kita buat power tinggi, tapi speed dia pun tinggi juga. Tak ada tinggi sangat. Kalau tinggi sangat susah nak potong. Nampak yang hangit tu? Saya buat speed slow tapi power tinggi. Saya rasa lepas ni banyak lagi projek menarik yang saya boleh buat menggunakan laser engraver ni. Sebab kalau contohnya saya nak buat projek yang menggunakan acrylic punya sheet kan, yang macam cermin kaca Luxina tapi kan cermin lah, dia pakai acrylic. Itu saya boleh potong gunakan laser cutter ni, laser engraver ni. Saya boleh guna tu. Kalau saya nak buat signboard, saya rasa boleh, tapi signboard saya tak boleh besar sangat lah. Hanya boleh ikut keluasan yang benda ni support sahaja. Boleh kot. Boleh lah. Sedang-sedang punya signboard yang buat 3D tu saya rasa boleh lah. Nanti saya boleh try lepas ni untuk kedai adik saya. Okay, tu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.